ada yang Oktober. Jadi kita menjangkakan satu pergerakan yang lebih besar untuk indeks ya. Jadi pada waktu ni belum, jangan masuk dahulu. Tapi kalau anda nak trade, anda trade lebih lower time frame kepada yen pair 1 hour ataupun ke bawah, sekiranya ada seperti benda-benda seperti Euro JPY, benda-benda seperti NZ Euro JPY lah, GBP JPY tak ada. GBP JPY tak ada. Kalau ada saya dah sebut, dia tak ada. Saya betul dollar pair, dollar move sideways, tetapi dolar kita tahu dia ada movement ke atas ya, masih ada tak lengkap lagi untuk dolar index ya. Jadi bermaksud euro US dollar juga mempunyai setup ya. New Zealand dollar US dollar, AUD US dollar nah tak cantik. NZD US dollar cantik sikit ya. Jadi anda boleh cari peluang untuk shorter term. Anda tak pegang benda ni 2-3 minggu untuk short euro US dollar, untuk short NZD US dollar, GBP US dollar banding dengan GBP US dollar tak ada. Kita masih ada gold dan juga silver, sekurang-kurangnya satu lagi 5 wave ke atas. Kita nampak untuk gold sepatutnya ke atas sekarang ya. Macam mana gold akan lengkapkan sekurang-kurangnya 5 wave dekat sini. Gold akan lengkapkan sekurang-kurangnya 1, 2, some sort of 3, 4 and 5. Dan daripada situ dia decide. Kalau dia break 1618 ke atas, then dolar akan terangkit. Indeks akan jatuh banyak. Maksudnya dolar indeks ni tak akan lengkapkan movement ke atas ni. Dia tak akan lengkapkan. Dia akan habis kat sini. Dia akan habis 5 wave, ini sebagai C, terangkit ke bawah. Okey, sebab apa? Kalau pasaran jatuh, anda ingat Fed buat apa? Fed akan tambah lagi pembelian dia. Dolar akan jadi lebih lemah. Yen yang akan kuat. Dolar akan lebih sideways dah. Yen yang akan kuat. Yen yang akan kuat. Dan itu akan menekan kepada pasaran bond dan itu akan menekan kepada US dollar. Dolar tak kuat lah kalau dalam keadaan tu. Yen yang akan kuat. Okey, copper company. Saya buka chart dia. Ingat kita pernah cerita pasal copper company ni, Jo. Mana copper company? Lama saya tak buka dia. Copper ni ya. Ni adalah movement untuk copper semasa di mana kita sedang menjangkakan ni, chart ni pun tak update kan. So we are waiting for this move untuk complete nanti ya. Okey, untuk completekan this move. Chart ni pun tak update. Bila ni dah seminggu, 2 minggu, dah berapa lama kita tak buka chart ni. Ni baru buka balik. Jangan kata saya cek dahulu baru saya nak cerita kepada anda. Tak ada. Chart ni pun anda tahu kat trading view tu kan. Kalau dia tak buka, dia kat bawah sana kan. Okey, ni adalah untuk copper. So kita sedang menunggu this movement. Jadi antaranya adalah seperti, faham? Boleh? Jadi we are doing that correction kepada movement ini. Ni senang sikit. Saham dia simple sikit. Nampak? Nampak? Saham dia simple sikit. Ini 5 wave kan? Aisyah, nampak tak? Ini lagi simple. Structure dia lagi simple. Jadi ini anda akan dapat timing untuk copper tadi. 1, 2, 3. Dan di sini anda akan dapat timing untuk copper. Untuk copper tu. Dia lagi simple. Chart dia lagi senang nak baca. Nampak kenapa saya always cross reference macam ni? Dia tak dapat aku trade forex je. Aku tak perlu chart lain. Tak. Okey, ni lagi jelas kan? Ni lagi jelas. Okey, itu untuk ini ya. Saya sebutkan jadi nasihat pelaburan, tapi faham? Boleh? Okey, ini adalah untuk dia punya apa ni? Ni pun sama. We are correcting structure daripada sini. Ni.
Dia lagi jelas ya, chart dia lagi jelas. Jadi anda tahu saham tu belum lagi dia nak melonjak, belum. Indeks belum melonjak selagi copper anda nampak macam ni. Dia lagi senang tengok, oh aku tahu kat mana dah. Kawasan ni nanti masuk lah, itu je. Ini adalah copper punya ETF lagi jelas kan. Okey. Mana kita punya ni? Ni dari mana itu? Ni adalah copper punya ETF. Lagi senang nak baca kan, nampak satu. Oh, inilah nampak tiga dia. Ni dah break. Jadi bila sampai kat sini nanti, waktu tu lah indeks naik. Dia lagi senang nak baca kan. Lagi simple kita nak baca. Ini adalah untuk apa ni? ETV. ETV, tadi ni lah. Ini adalah untuk, okey. Ini daripada sini. Dia lagi simple lah nak baca. Belajar cross instrument ni, sebab dia sama je. Everything sama je. Everything sama je. Okey? Dia senang. Kalau anda tak faham chart, tengok macam ni, oh aku tahu kat mana, senang. Tengok pun simple. Aisyah, Santi, I hope anda mula melihat dia, bukan hanya aku tahu forex je. Tak. Okey, hasil daripada forex tu, kalau anda nak mengumpul harta, kumpul harta-harta macam ni. Gunakan apa yang anda dah tahu. Sayang tau. Ada orang yang masih tanya saya, dia dah 5 tahun ikut saya, masih tanya, Euro JPY nak buat apa bang? Dia boleh trade, saya tahu dia boleh trade dan dia ada untung. Masalahnya cerita kehidupan dia sama. 5 tahun saya jumpa dia, tak ke mana. Yang jadi besarnya account dia jadi besar, account trading dia. Tapi sebab dia cuba untuk nak buat benda ni, inilah yang kita akan masuk topik kita. Inilah masalahnya bagi ramai bila dia tak ada objektif. Dia tu boleh trade, dan dia boleh menampung kehidupan dia dengan trading. Tapi dia hidup dalam takut. Tahu tak kenapa? Dia boleh trade, account dia ada grow, turun, naik, turun. The thing is, dia masalahnya bila dia ni saya nak ceritakan anda, ya, nak ceritakan kepada anda kepercayaan dalam dagangan. Kita masuk topik kita, kepercayaan dalam dagangan ni, ya. Di sinilah di mana ramai kita, bagi mereka yang baru trade, mungkin anda belum nampak benda ni, ya. Tapi bagi mereka yang dah trade 2-3 tahun ataupun lebih, saya harap anda berfikir apa saya sebut ni, ya. Trading tu sendiri, anda bukan bekerja tau. Dan kalau anda bekerja, ini yang ramai buat. Dia trade, untung dia keluarkan. Ni masalahnya. Bukan saya kata jangan withdraw. Kalau anda nak withdraw, apa tak ada dalam ni. Okey, kita pergi pada proses, ya. Di mana anda lihat trading ni macam either anda lihat dia sebagai duit tambahan. Kalau kena, tak kena. Itu bukan trading tau. Itu judi. Faham tak? Sebab tu saya tak akan iakan orang bila dia kata, okey lah, depo $10 je, $10. Ada beza ke dosa kalau anda membeli nombor RM1 dengan beli nombor RM10 ataupun membeli nombor RM1,000? Soalan ikhlas saya tanya. Bukan cerita ustaz, bukan cerita apa. Ada beza tak kalau anda membeli nombor RM10, RM100 dengan RM1? Ada tak beza dosa dia? Tak kan?
Dosa tetap dosa. Hukum dia tetap tak boleh kan? Tak ada beza kan? Ni yang sakit je bila orang sebut tak apa, entak je. Kau depo RM10 je, $10 je, $50, tak apa. Ada beza ke? Ikhlas saya tanya ni. Jadi tolong buang cara berfikir macam tu. Sebab tu saya tak akan iakan. Tak apa, RM10 je, entak ke. Tak. Jangan. Jadi macam mana nak buat dia? Ini anda kena tengok dia sebagai satu pelaburan. Kita jangan tengok dia macam yang buat dia sebagai untuk duit lebih. Boleh buat benda tu kalau anda rancangkan dia. Faham? Memang aku rancang, okey. Ini adalah satu dana di mana anda buat satu akaun, akaun khas untuk yang ni. Tapi the thing is, itu bukan main akaun anda. Dan anda dah trade kat akaun ni dan ada untung dia. Dan anda alihkan untuk dana berdasarkan certain percentage yang anda akan, okey, yang ini I will take, anda definekan parameter dia, risiko dia 100%. Dan anda rancangkan, saya dah trade dan ada untung, so daripada keuntungan tu saya akan letakkan 5% dalam satu akaun khas, di mana yang ini sama ada anda trade news, anda trade hentak apa-apa pun, tapi anda ada perancangan dia. Jadi anda ada analisa, bukannya main tak ke. Itulah dia. Apa beza dia kan? Tapi bila kita dengar yang macam ni, sakit telinga tau. Kita nak katakan sebut anything, jadi dalam sesi saya ni saya kongsikan kepada anda. Anda sendiri tahu jawapan dia. Tak ada beza, dosa tetap dosa. RM1, RM10, RM100, hukum dia tetap sama. Jangan. Tapi kita ambil enteng, kita ambil mudah benda tu. RM10 je, tak apa kan. Tak. If you want to do that, itu memang dalam portfolio anda dan anda rancangkan, extra bullet, exactly Galih, Kalau anda dah untung, kalau dah untung barulah nak buat kerja yang nak ambil risiko besar. Contoh bagi yang Galih sebut ni pasal bullet, satu hari anda sediakan 5 bullet, kan? Dan anda ada extra bullet. Dan anda apa? 5, 6, 7. Dan anda trade, ini untung, anda boleh ada ke 6. Ini rugi, ini untung, anda ada ke 7. Dan kena ada maksimum bullet per day. Katalah anda akan kata, okey, ini anda akan trade risk yang sama. Faham kali? Katalah hari tu memang cantik. Ada hari sistem anda membaca market cantik, dan bila sampai yang ke-10, anda katakan, yang ke-11, anda trade, ini rugi, anda untung, anda tambah posisi sampai ke-10. Dan setiap sini 1A, 1A, 1A. Okey? Dan bila sampai yang ke-11, anda boleh katakan, okey, satu hari ini my R multiple, faham ke? My R multiple, dah katakan anda dah grow hari tu sebanyak 4 ataupun 3R. Daripada 5 bulan asal, anda dah ada menang 3 ataupun kita ambil besar sikit lah, 5R. Anda akan katakan, okey, aku ambil 2R, 2 risk dia, letak dalam yang ke-11 ni, dan aku akan double lot size untuk satu entry. Minta share untuk beli saham bang. Apa tu? Minta share untuk beli saham bang selain MT5. Minta share untuk beli saham. Apa tu Lan? Minta share untuk beli saham. Share tu saham. Minta share untuk beli saham bang. Saya tak dapat bagi yang macam tu Lan. Sebabnya itu jadi nasihat pelaburan. Tapi saya tiap hari share, anda dapat tangkap. Faham tak Lan? Roslan sendiri ada akses kepada chat saya kan. Apa yang saya pegang. Boleh pergi godek kat situ.
Adalah saya letak. Okey. Ada yang saya letak, ada yang tak. Tapi ada yang saya letak. Oh, saya tak dapat. Kalau tanya broker, XM. Malam tadi kita dah tanya masa FB Live kan. Saya tanya kat Ain. Kalau kita pegang lama position, ada tak kena swap? Ingat tak kita soalan tu? Dia tak ada swap. Jadi dia basically adalah cuma kepada buka dan tutup position. Kepada spread. Jadi okey. Jadi okey lah. Okey. Ini untuk bulat ya. Rancangkan, jangan tak ada dalam sistem anda. Jangan tak ada, main suka je. Sebab itu jatuh hukum dia. Tak ada analisa, tak ada perancangan, main suka-suka, habis. Ya. Balik kepada cerita yang saya nak khabarkan tadi ya. Ini masalah biasa kepada kita. Dia masalahnya ada dua. Sama ada akaun kita menjadi, trading kita menjadi atau tak menjadi ya. Dia kalau tak jadi, tak apa. Anda limitkan kepada jumlah amount yang anda dah letak, stop out, anda dah tak nak aku trade lagi. Itu tak sakit tau. Itu tak sakit kecuali anda letakkan duit memang duit pusaka ke, duit apa ke, jual tanah pergi depo. Habis. Oh, okey. Itulah. Nanti jadi nasihat pelaburan. Kena tangkap saya kan. Ada group discussion, tak nak tanya. Tanya kat sini, macam mana saya nak jawab? Joe dah jawab tu. Kali pian senyap pun pian kena. Okey. Tapi pergi dekat XM pun ada share account. Kita akan buat untuk tahun depan $10,000. Okey. Dia kalau yang ini mereput dan habis, dia punya sakit cuma situ tau. Yang sakitnya yang pergi grow ni. Ini yang paling sakit ya. Dan dia tak ada objektif. Faham? Objektif dia ini penyakit trader. Ini penyakit trader bagi mereka yang ambil yang ambil model trading dia daripada institution, di mana dia cuba ulang account dia. Kalau yang itu lebur selepas 3 atau 5 tahun, dia punya sakit tu di sini tau. Diam-diam kena juga. Faham? Jadi kita nak buat macam mana? Birthday boy. Siap, betul lah, betul. Pian betul. Betul lah apa Galis cakap tu. Jadi kita nak buat macam mana? Ni anda kena ada satu perancangan tau. Anda tak dapat melihat trading ni, aku nak besarkan akaun trading. Tak. Anda kena tengok akaun trading anda based on overall anda punya financial situation. Faham tak? Nak withdraw, nak depo, semua dia adalah satu yang sama. Keadaan kewangan kita. Kadang-kadang kan, yang lagi harunya, dia punya trading account besar tau. Memang besar. Berbanding dengan dia punya aset lah. Rumah sewa dan lain. Tapi trading account dia ni melangkaui $100. Itu saya dapat sebut lah. $100,000. Saya dah tanya kat dia boleh cerita tak? Dan dia berat sikit tapi dia dah bagi tahu okey lah cerita, jangan sebut nama ya. Dan saya dah tegur dia baik punya. Sejam lebih juga cakap phone ya. Dia punya account trading in excess $100,000. Dia start dengan $24,000. Dalam CTFX tu siapa mungkin tahu kan, pernah sebut figure ni. Ada seorang mamat tu pernah sebut akaun dia ada 24,000. Lama dulu. Dan dia dah trade
4 tahun lebih dan jumlah dia dah jadi $100,000. The thing is, dia memang hidup dengan banyak ini. Dengan trading account ni dia grow dan dia pergi withdraw untuk perbelanjaan bulanan dan saya tanya dia, pernah tak yang tak profit pun dia pergi withdraw? Ada bulan yang dia tak profit, dia pergi ni. Masalah saya dengan dia adalah ni. Masalah saya dengan portfolio macam ni adalah dia cuma risikokan 5%. Account dia drawdown cantik tau. Drawdown dia tak sampai 7% dalam 4 tahun. Cantik. Dia pun buat prop. Mana Alif? Dia pun buat prop trading. Lama dah tapi dia tu senyap. Dia dah buat prop. Dia lama dah. Dia ada fund prop trading. Dah 2 tahun lebih, 3 tahun dah dia buat prop trading. Okay, the thing is, yang itu yang sekarang ni yang tampung dia. Masalah dia, bila saya tanya dia, kenapa letakkan 100,000 ni sedangkan risiko dia cuma 5%? Sedangkan risiko dia 5%. Yang 95,000 ni duit tu buat apa? Anda bukannya trade macam bank tau. Anda perlu jaga drawdown apa semua bila anda trade personal account. 95,000 duit kat situ, duit mati. Duit tak buat apa. Dia kat situ. Dia tak buat apa. Tak ada. Itu duit tu tak buat apa. Duit tu tak buat apa. 95,000 tu tak, kalau dia keluar, entah-entah dia rugi exchange rate. Entah-entah dia rugi exchange rate. Tak berbaloi, tak ada apa-apa. USD tengah kuat, dia pergilah withdraw. Faham? Jadi apa yang saya bagi tahu kat dia, keluarkan. Yang ini keluarkan, masukkan dalam FD ke, dalam apa Amik punya instrumen ke, ataupun yang 95,000 ni beli saham. Beli saham. Kita tak nak duit kita tak buat apa tau Lan. Anda kadang-kadang tengok kan dekat MT4 ataupun MT5 yang bawah ni, wah, dia running profit 2,000 kan. Ni yang selalu nampak 2,000, tapi balance dia 200,000 ataupun 100,000. Kalau saya nampak yang macam tu dan dia retail trader, bukan prop trading, duit dia tak buat apa. Buat apa dia buat macam tu? Dia tak menghasilkan apa-apa tau. Duit dia mati. Withdraw bila USD sampai equilibrium. Betul je. Duit kita tak nak. Anda nak duit anda bekerja untuk anda. Anda tak nak duit anda mati je. Sebab itulah, itu realiti dia dalam bidang kita ni. Ramai yang cuba besarkan trading account dan saya bagi tahu itu mengarut. Kalau anda retail trading, anda nak duit anda, kalau tak nak, okey, aku tak nak beli saham, saham jatuh kan habis. Beli FD. Beli something yang letak ASB. At least duit anda sedang bekerja untuk anda. Anda tak nak dia tahu tak, macam saya bagi tahu satu, macam mana broker buat duit. Antaranya anda pergi baca benda ni. Anda pergi baca benda ni, dealer, broker, macam mana dia orang buat duit. Anda pergi baca benda ni. Apa itu money market? Who are the participants dalam ni? Mana duit yang dia ni? Mana duit yang dia pinjamkan dalam ni? Pergi baca benda-benda macam ni. Pergi baca. Anda tak nak letak kat broker duit mati. Duit anda letak kat situ kan. Tak buat apa. Dia nampak anda tak pergi ni, dia guna. Sekarang ni tak ada, Jo. Mana ada? Kalau dulu ada. Dulu. Kalau margin tu tak diguna, broker bayar interest. Dulu. Sekarang ni tak ada. Mana ada? Dulu. Lama dah.
Lama cerita tu. Dulu. Dah tak ada dah. Orang, itulah konsep money market. Antaranya. Dia nak galakkan orang simpan, lepas tu sambil tu dia pinjamkan, dia gunakan duit kita untuk tampung dia punya risk desk. Adalah, tak payah. Saya tak nak pergi dalam sangat benda tu. Cerita lain dah tu. Okey. Dan di sinilah kenapa dalam dagangan ni pastikan asal dia kenapa yang saya gunakan contoh tadi. Kenapa dia buat yang tu? Sebab dia tak ada plan. Dia tak ada kepercayaan. Dia punya kepercayaan trading ni, dia ingat trading ni cuma pasal trading. Broker tak nak buat moratorium ke? Kalau stock out ataupun MC tak payah bayar. Ataupun delay dulu. Kita ni kalau macam tu, pesanan anda tertangguh, hukum dia haram. Faham tak, Roslan? Sebab itu kadang-kadang saya tengok orang duk debat pasal hukum halal haram kan. Dia tak boleh pesanan tertangguh. Bila kita trade, dia terus tolak dia punya balance kan. Itu maksudnya transaction tu ada. Anda tutup, dia terus tutup kan. Mana dia tertangguh? Dia sekarang. Sekarang lu kata TV ada lah, betul. Betul. Okey. Sebab itu dalam trading ni, tetapkan kepercayaan. Tolonglah buat benda ni. Sebab ini adalah apa yang realiti dagangan tu yang sebenarnya yang anda nak tengok. Tak payahlah cerita bulan bintang pelik-pelik yang sedangkan kita tahu realiti dia. Semua kita tahu. Sekarang ni the thing is masih ada marketing yang entah apa-apa lah kan. Tak payahlah kan. Yang bagi fix income daripada trading, itu semua mengarut lah. Mengarut. Kalau saya boleh jamin kepada anda memang dapat 5% setiap bulan, anda rasa buat apa saya ajak anda? Saya cari fund saya buat sendiri. Saya senyap duduk corner seorang-seorang. Entah nak kira macam mana nanti tu. Entah, saya pun tak tahu. Okey? Jadi inilah kepercayaan daripada satu kajian dijalankan oleh Sam Elder, satu kajian dijalankan kepada pedagang-pedagang berjaya, mendapati ini adalah dia orang berdagang tak sama. Sebab itu ada orang kata swing lebih bagus, ada orang kata kau masuk scalping dia bagus. Semua trading style semua bagus. Neos trading, apa punya trading, semua bagus. Anda yang kena cari diri anda, mana yang sesuai kepada anda. Okey? Dia tak ada satu yang betul untuk semua orang. Tak ada. Mungkin pada saya itu betul, mungkin pada saya itu salah, tapi kepada anda dia betul. Kalau itu yang kepada anda betul dan yang pentingnya anda nampak it works in your system, pakai. Tak peduli apa saya kata. Kalau anda dapati dia work in your system, pakai. Acoy sentiasa mengamuk. Marketing tu kerja Zatul ke? Marketing, dia memang daripada marketing. Dan jadi kalau kerja dia marketing, dia nak buat apa lagi kali? Kerja dia marketing lah. Kerja bagi tahu apa produk kita. Kalau dia tak bagi tahu, kita pun susah nak tahu kan. Kita ada promosi 100% deposit bonus sekarang. Sehingga $500. Jadi kalau Zatul tak bagi tahu, kita tak tahu. Itu pun bantu kita. Tapi yang sakitnya, kalau marketing tak salah, IB ke apa tak salah. Tak salah. Jadi kita pilih broker sebab broker ada produk yang sesuai kepada kita. Kalau tak ada broker, saya tak ada kat sini. Kan Zatul pula. Jadi marketing tak salah. Tapi kena tengoklah apa yang kita market tu. Okey, jadi dalam kepercayaan seorang pedagang, yang pertama anda kena faham, you are responsible kepada anda punya performance. Ini satu masalah besar dalam trading, terutamanya dekat retail, di mana menunggu signal. Itu not that tak kena.
Tak kena. Tak. Tunggu signal, okey Sifu bagi. Hentak lot, nanti kaya. No such thing. No such thing. Setiap entry, setiap apa yang kita buat adalah probability. Kita cari high probability. Kalau dia certainty memang tahu, tak ada. Tak ada. What we can do is do our best analysis, jaga duit. Itu saja. Tak kisah Sifu ke, newbie ke, old B ke, apa B ke, C ke, D ke, tak kisah. Okey. Nombor 2, objektif mendalam. Tu penyakit yang tak ada. Betul. IB serve lot rebate. Betul. Commission boleh buat investment. Betul. Betul. Exactly, Roslan. Tak salah. IB ke, apa ke, anda mengajar, charge ke, tak charge ke. Semua tu adalah cabang-cabang dalam bidang ni. But apa yang anda buat adalah anda ada objektif. Apa juga yang anda buat hendaklah mempunyai objektif mendalam. Anda tahu apa anda nak. Tak salah. Seriously, tak salah. Tapi core dalam bidang kita ni tetap trading. Dia jadi masalah when you upsell benda yang tak dapat. Itu yang jadi masalah. Benda tu yang jadi masalah. Dan orang pun yang tak kenal. Kalau anda tanyakan kenapa orang ada tanggapan negatif kepada Forex contohnya, tanya diri sendiri. Anda tengok dalam Facebook anda dan anda faham kenapa. Tak payah tengok luar, tengok diri sendiri. Tak payah orang kata haram ke, orang kata apa ke. Anda tengok kepada kita sendiri, kenapa. Jadi kalau nak betulkan dia, kita betulkan kita. Macam CMJ. Polo shirt XM. Ini tak ada dah. Ini tak ada. Ini XM. Okay. Jadi, objektif mendalam. Kenapa anda berdagang? Sasaran berapa anda nak? Bila anda nak capai? Had kerugian berapa sanggup rugi? Dan kita bangunkan satu model size posisi untuk anda punya pencapaian bukan daripada teknik tau. Teknik semua bagus. Anda pilih satu teknik, test dia, tahu parameter dia, dan anda sesuaikan penggunaan duit kepada dia. Anda akan dapati pencapaian ataupun jumlah trading account anda akan berbeza bukan kepada teknik. Orang ramai ingat, ubah teknik nanti untung. Bukan. Anda bangunkan, anda ada satu teknik. Ini saya bagi contoh. Ramai orang ingat benda macam tu. Ini saya bagi contoh. Anda ada satu sistem. Anda ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Okey, 3 set sistem. Dan setiap ini 20 kali entry sebulan. Ini 200 kali entry sebulan. Ini 40 kali entry sebulan. Ini pulangan dia, expectancy dia ataupun jangkaan satu entry boleh dapat berapa? Dia adalah plus 0.1. Ini adalah plus 0.05. Okey, ini adalah plus 0.06. Saya bagi contoh. Dan kalau kita darab ni, kita dapat 20 kali ni dapat 2A sebulan. Contoh. Ini kali ini kita dapat 10 kan. Berapa? 200 kali 0.05. 200 kali 0.05. Kita dapat 10. 40 kali dengan 0.06. Kita dapat 2.4. Ini contoh sajalah. Ini contoh saja. Sistem mana yang bagus? Of course, mata kita akan nampak yang ini. Oh, ini untung besar ni. Soalan saya, berapa ramai yang dapat setiap hari, setiap bulan trade 200 entry? Tunggah Zul dia, Khairul. Tunggah Zul dia. Mana satu sistem yang bagus? Kalau kita tengok, wah, sistem ni 200 kali entry
biarpun dia dia punya expectancy tak tinggi, maksudnya satu entry kita letak RM1 untung 5 sen je, tapi dia boleh buat RM10 sebulan. Ini contohlah, ini contoh. Mata kita akan nampak yang ini. Wah, ni 10R, R multiple, risk multiple. Kalau kita trade satu entry RM1, kita dapat average pulangan 5 sen. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Ini expectancy. Tapi soalan saya, sistem ni sesuai kepada semua orang tak? Kalau anda boleh entry 10 entry satu hari, setiap hari anda tengok 10 entry, cari set up sistem tu, anda boleh entry dia, mungkin sesuai. Tapi kalau tak sesuai kepada anda, tak dapat. Dan di sinilah kenapa anda kena bangunkan satu sistem. Dia tak akan tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap masa anda akan dapat jumlah ini. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa. Tapi itu bayangan yang kita, yang selalu ditanya, teknik ni satu bulan dapat berapa? Engkau letaklah 1 bilion. Banyak dapat. Banyak dapat, banyak rugi, banyak untung juga. Dia tak ada, memang perniagaan tu memang tak ada, dia sentiasa naik je, tak ada. Dalam bidang kita ni, dia sama macam perniagaan lain tau. Naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Apa yang anda perlu pantau adalah berapakah minimum expectancy, jangkaan pulangan satu entry yang anda boleh terima kepada objektif anda. Di situlah anda kena ada objektif. Kalau tak ada objektif, trade main RM50 depo satu hari, bulan minggu depan aku depo lagi, kena tak kena. Selagi anda buat benda tu, anda takkan keluar daripada bang. Saya memang ada $10 je bulan ni bang. Soalan saya, bila $10 tu lebur, depo lagi tak? Depo. Jadi berapa sebenarnya modal kita? Kita tak akan dapat mengira modal kita. Bayangkan anda buka kedai, anda tak tahu berapa modal. Ada modal nanti buka kedai, tak ada modal tutup kedai. Tunggu ada modal buka balik kedai. Soalan saya, dapat tak anda menjamin kehidupan anda berkedai ataupun ada perniagaan macam tu? Tak dapat. Di dalam wave 1 memang payah. Saiz 4XL. Saiz M, women saiz L. Apa benda tu? Dah order baju. Tanya dekat tanya kat Satul nanti, tanya baju. Mana tahu Satul bagi. Saya suka je lontar kat Satul ni. Kita dalam wave kat ujung-ujung ni payahlah. Satu kita tunggu wave 4 tu nanti. Waktu tu lah baru kita cari. Okey? Jadi anda kena tanya diri anda, mana satu, sebab itu test out any system, mana satu teknik yang bagus. Semua bagus. Ramai anda ni dah ada teknik, tuliskan. Ini teknik satu, macam mana buy, macam mana sell. Anda buat trade dia, buat dekat demo, trade dia, tak ada feel. Kalau nak feel jangan trade, pergi tempat lain. Nak trade ni jangan, dia bohong kalau kata tak ada feel, tak ada perasaan. Sentiasa ada perasaan, kita manusia. Tapi apa yang kita boleh adalah kita mengawal dia dan kita cuma ikut. Jadi rugi. Okey, aku tak nak pakai kau. Bila kita kata tak nak pakai? Jangan bila akaun lebur. Itu cerita dia ramai. Dia akaun dia sampai lebur. Cikgu ni tak bagus. Teknik ni mengarut. Itu. Bila itu berlaku, bukannya teknik tu. Teknik tu sama je. Tujuan dia untuk buat profit dalam market. Mungkin waktu tu keadaan market tak sesuai kepada dia. Yang meleburkan kita bukan teknik. Yang meleburkan kita sama ada tak ikut teknik, tak tahu kira lot size. Dua tu je. Tak ada. Sebab dia tak ada objektif. Selagi tak ada objektif, lagi itulah anda tak ke mana dalam trading. Saya bagi tahu betul. 10 tahun pun sama je. Ataupun dia dah berhenti trade. Ramai trader, setahun pertama, paling banyak ramai adalah 3 tahun. Lepas tu tak ada dah. Anda boleh tanya Imran. Tanya Imran besok sesi dia. Pukul 3 sesi Imran. Tradepedia ada statistik ni. Dia orang daripada XM punya statistik. XM ni broker besar. Tanya dekat Imran. Berapa peratus trader yang berhenti trade selepas certain masa. Ni sebab tak ada objektif.
Dia dah grow account. Bukan kadang-kadang account grow kan. Lepas tu lebur balik. Lepas tu dia dah tak dapat lah trading. Dia blow tu bukan dia sebab teknik, bukan sebab Trump, bukan sebab market, bukan sebab Taliban. Kan? Dia sebab kita. Dia tak ada model size posisi. Tak ada. Dia tak ada perancangan. Dia cuma trade je. Layer masuk, layer turun. Pernah kena tak macam ni? Saya nampak dekat Izwan ada buat benda ni. Saya nak naik dia punya ni, tapi dia dah naik kan, saya pun ni. Pernah tak kena macam ni? Ini cerita biasa bagi mereka yang merenung cat dan dia nampak pergerakan macam ni. Okey, turun. Ni jawab secara ikhlas ya. Dan kita nampak satu area, wah, ini cantik ni. Sini ada kawasan kan. Okey, sini adalah area support. Kan, aku nak buy. Okey, ada buy. Dia buy cantik. Belum sempat nak letak BE dia jatuh. Stop loss asal kat sini. Sini tempat stop loss. Tak apalah, open stop loss. Saya nak tanya soalan ni dalam account tu tak apa. Ni masalahnya kalau anda jenis trade letak satu jumlah, lepas tu tak ada perancangan. Ini position satu. Ini post satu. Okey. Dia long. Ini buy. Dia buy. Dia buy post satu. Okey. Lepas tu dia turun. Sampai kat support sini. Kan. Price turun macam ni. Lepas tu naik. Kan. Kita buy kat sini. Ini buy post 2. Kan. Lepas tu dia turun balik. Dia naik balik. Turun, dia break out kat sini. Kita buy post 3. Pernah kena tak yang macam ni? Lepas tu dia pergi thread habis. Pernah kena? Yang jenis tak layers tu, dia layer satu-satu. Dia ada analisa. Ini apa Fibo semua, Fibo dia nampak tu. Apa pivot, apa support resistance. Waktu tu ilmu semua keluar. Tiba-tiba dia pandai. Apa candlestick semua dia tahu tu ni. Waktu dia turun dah tak tahu dah. Aku tak nak tengok chart. Pernah buat? Buy in trenches. Lepas tu kan? Ni yang pandai sikit. Ini yang pandai sikit kan? Dia tutup semua ni. Price dah trade. Dia tutup semua ni. Dia sell kat sini. Dia sell. Sell satu kan. Percayalah. Masa anda tekan sell tu, dia turun 2 pip, dia naik balik. Pernah kena? Pernah kena? Anda tutup 3 position tu, anda sell kat bawah tu, ini breakout, aku tak peduli, aku sell ni, dia naik tak bagi can. Pernah kena tak? Kalau tak pernah, belum cukup jaga malam. Belum ada lesen tu. Saya pernah buat. Ramai tak nak mengaku. Betul? Kan? Masa tu apa kita buat? Kita buy dia jadi sell. Sell jadi buy. Pernah kena? Tak ada teknik-teknik dah waktu tu. Waktu tu tengok candle satu-satu, tak tengok apa pun tak tahu. Kita guna teknik A, teknik B semua masuk satu ni. Kalau tak pernah lagi, belum cukup lama trading. Belum cukup pengalaman dia. Belum peluh sejuk, belum keluar. Kalau $50 okey lagi. Kalau dah dalam range dah start main ribu-ribu dolar kan. Waktu tu peluh sejuk dia menitik. Besar dia punya peluh. Peluh sejuk ni lain rupa dia tau. Dia tak macam peluh biasa. Dia punya dalam aircon sejuk, pakai baju tebal-tebal ni, dia punya peluh tu menitik sebutir tu besar. Lain. Solat ajat. Pernah buat Khairul. Broker kena monitor trader. Broker salah.
Kita tengok tempat cat lain pun sama juga pergerakan dia. Tapi yang salah broker. Tetap broker dia pakai XM salah ni. Kan? Ini dia tengok aku buy, dia sell. Padahal kita tengok cat lain sama. Itu, masa tu, bukan anda trade tau. Belum accumulation. Masa tu bukan anda trade tau. Siapa trade sebenarnya? Hantu raya. Bukan anda trade. Hantu kom-kom yang trade. Bukan kita waktu tu kan. Bukan kita trade. Hantu raya trade waktu tu. Percayalah. Semua jurus keluar. Waktu tu semua keluar. Ichimoku semua. Agent Wave. Gun yang dia tak tahu pun dia tahu gun. Tiba-tiba dia tahu gun. Tu waktu tu. Pernah buat. Itu kenyataan dia. Tahu tak kenapa anda buat benda ni? Tahu tak kenapa anda buat benda ni? Selagi tak ada benda ni. Selagi tak ada benda ni. Dia balik ke sini tau. Selagi tak ada objektif, selagi anda cuma kepada short term, instant gratification. Bagi siapa yang tak tahu lagi, pergi cari perkataan ni. Dia cari instant gratification. Kepuasan sekarang. Dia nak sekarang juga. Dia nak cover loss. Perkataan pasal recovery. Kepuasan. Salah spelling. Instant gratification. Anda pergi cari apa maksud dia. Dia nak sekarang juga. Dia nak cover loss. Dia tak boleh terima loss. Kan? Sekarang tak pernah buat. Hampir semua kalau dah lebih daripada 2-3 tahun akan buat sekali. Sekurang-kurangnya ada sekali. Lepas tu kenapalah aku buy kat situ. Bukan pasal structure. Dia tak ikut teknik dah waktu tu. Dia tak ada cerita. Tak ada perancangan. Dia buat entam. Dia entam. Dia tengok sebatang-sebatang entah apa. Waktu tu, chart yang suka anda tengok, chart apa? You minute lagi. Okay, thank you. Tick chart pun anda tengok waktu tu. Percayalah. 1 minit punya chart, tick chart semua anda tengok. Waktu tengah loss, anda akan tengok chart kecil. Bila tengah win, anda akan tengok chart besar. Kat mana lagi dia nak pergi? Itulah cerita dia. Itu benda-benda ni memang biasa. Kalau tak buat lagi, anda akan saya jamin anda akan buat satu masa nanti. Akan ada harinya yang anda buat magic. Akan ada. Percayalah. Bukannya Generation X kan ni, Generation Z, Generation A sama je. TP monthly masuk M1. Dan tak semua kita entry tu untung. Kita kena terima. Ada memang tak, kita tahu tak ada holy grail. Jadi kalau kita tahu tak ada holy grail, akan ada rugi. Belajar untuk terima rugi. Selagi anda tak belajar tu terima SL, selagi tu anda tak dapat trade. Okey? Kaedah trading dengan pasaran, saya tak banyak sentuh benda ni sebabnya saya cuma cerita pasal 3711. Bagi mereka yang pernah ikut saya dari dulu, kita pernah ceritakan pasal volume profile, kita pernah ceritakan pasal VWAP, kita pernah ceritakan pasal Ichimoku. Sistem-sistem ni dia ada lain-lain untuk setiap market. Contohnya macam Ichimoku 3711, ini adalah sesuai untuk untuk pasaran yang trending. VWAP plus plus MA 200. Ini satu sistem yang saya pernah kongsikan dulu adalah kepada satu sistem yang lebih kepada market punya retracement besar lah. Ini adalah kepada VWAP. Volume profile market sideway. Ini sesuai untuk market sideway. Ini antaranya lah. Jadi fahamkan kepada a good trader, dia akan identify apa structure dan kepada portfolio berbeza untuk sistem berbeza. Itu salah satu dia lah. Mencapai objektif menerusi size posisi, bukan menerusi lagi banyak entry, lagi banyak untung. Anda pun tahu apa jadi. Ada satu sistem untuk anda membaca market, analisa pasaran.
Dan entry mudah, jangan susahkan. Saya tiap-tiap hari cerita benda ni. Tiap-tiap hari kita cerita pasal benda-benda ni kan. Mana dia? Tiap hari yang saya ceritakan ni. Mudahkan entry anda, jangan susahkan. Yang anda nak sukarkan adalah sebenarnya kaedah keluar. Anda buat duit, hilang duit daripada keluar market, bukannya entry market. Entry market untung tu dah hampir pasti. Tapi kaedah keluar pasaran yang anda kena tekankan. Dalam teknik bukan nak entry apa. Kalau entry kat mana keluar, itu soalan yang anda kena tanya. Jangan tahu entry, macam tahu driving tak tahu berhenti. Payah. Kan? Kalau dah salah jalan, masih jalan juga, itu habis. Okey? Tekankan kepada risk reward, bukannya kepada entry. Stop loss kat mana, TP kat mana. Tengok risk reward. Jangan nak cepat sangat tutup posisi untung. Dan kalau dah rugi tu tutuplah. Terima. Kita trader tahu dia salah. Bila dah salah tu kan, apa halang kau ni? Dah the moment ada kata macam tu, tutup. Dia ganggu anda, tutup. Okay? Dia panggil-panggil. Kita duk tengok chart 2 minit sekali, tutup. Nak tengok apa? Bangunkan apa, dan ini bukan hobi. Trading is not a hobby. It's a lifestyle sebenarnya. Satu benda yang tetap anda buat sama, satu disiplin yang anda buat sama. Okey, kita dah habis masa ni. Tolong buat benda-benda ni. Tuliskan apa kepercayaan anda kepada dagangan, apa yang anda perolehi daripada kepercayaan anda, serta bahagikan dia kepada tiap-tiap sebulan sekali sekurang-kurangnya lah. Tuliskan apa kepercayaan yang anda ada mengenai dagangan, 20 ke 30, duduk 1 jam tulis je. Saya percaya saya seorang scalper. Saya masuk market cepat. Apa anda perolehi? Contoh, tulis je. Lepas tu baca balik. Okey? Okey, jadi itu sahaja untuk 37 ni. Kita akan lihat balik kepada pasaran. Saya update chart selepas ni dari jam 8 sehingga jam 9 kita punya sesi analisa pasaran. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 sehingga jam 9 nanti ya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.